Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basira binti Muhammad Syahrir, nombor metrik 061468. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan keistimewaan penulisan Jawi dan pengaruhnya dalam perkembangan akidah. Baiklah, insyaAllah saya akan menerangkan pengenalan terlebih dahulu. Kewujudan tulisan Jawi bukanlah sesuatu yang baru, malah telah wujud sejak dahulu lagi sebelum kemunculan tulisan Rumi. Para sejarawan mengakui tulisan Jawi wujud lebih awal berbanding tulisan Rumi serta peranannya yang sangat besar dalam bidang persuratan dan penyebaran ilmu kepada masyarakat Islam di Tanah Melayu khasnya serta di Nusantara amnya, seiring dengan perkembangan ilmu akidah di Nusantara. Tulisan Jawi mula berkembang di Tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu. Perkembangan tulisan Jawi di Nusantara adalah seiring dengan penyebaran agama Islam yang menjadi pegangan orang Melayu. Kesan penyebaran dakwah Islamiyah ialah penggunaan huruf-huruf Arab sebagai medium untuk berkomunikasi di Tanah Melayu. Pada abad ke-11 hingga ke-14, tulisan Jawi digunakan dengan meluas di seluruh Tanah Melayu dan Nusantara. Pernah menjadi tulisan rasmi suatu ketika dahulu di Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina. Kesimpulannya, penggunaan dalam cabang-cabang ilmu dalam bidang pendidikan Islam, banyak khazanah intelektual masyarakat lama yang disimpan, didokumentasikan dan ditulis dalam tulisan Jawi, misalnya batu bersurat. Terdapat juga pemindahan budaya dan pengetahuan dari negara Islam, terutamanya negara Arab seperti kesusasteraan, ilmu sains, ilmu astronomi, ilmu agama dan ilmu matematik yang diterjemahkan ke dalam tulisan Jawi. Maka sebab itulah para ulama dari Asia Tenggara sering meletakkan nama Al-Jawi sebagai gelaran pada hujung nama mereka, sekalipun mereka terdiri daripada suku bangsa yang berlainan seperti Syekh Abdul Rauf Al-Fansurai Al-Jawi, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani Al-Jawi, Syekh Daud Al-Fatani Al-Jawi dan lain-lain. Perkataan Jawi juga digunakan ungkapan seperti bahasa Jawi, masuk Jawi dan bangsa Jawi. Sampai kini, orang-orang Vietnam menamakan orang di Kepulauan Nusantara sebagai orang Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Afika binti Mio Muhammad Mahfuz, nombor metrik 059258. InsyaAllah hari ini saya akan menyambung pembentangan berkenaan dengan sejarah perkembangan tulisan Jawi di Tanah Melayu. Tulisan Jawi ini merupakan penulisan yang menggunakan aksara Arab untuk menulis bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lain di Tanah Melayu. Perkembangan tulisan Jawi di Tanah Melayu dapat ditelusuri dari sekitar abad ke-13 hingga abad ke-19. Penggunaan tulisan Jawi ini pada awalnya diperkenalkan oleh pedagang dan ulama Muslim yang datang dari Timur Tengah dan India. Mereka juga membawa sistem penulisan Arab dan menggunakannya untuk menulis ke dalam bahasa Melayu seperti catatan peribadi atau dokumen agama oleh para ulama dan orang yang terlibat dalam perdagangan. Seterusnya, pada abad ke-15, tulisan Jawi ini menjadi sistem penulisan yang dominan di Tanah Melayu. Ini kerana Kesultanan Melaka menjadi pusat perdagangan penting di wilayah tersebut, sekaligus dapat memperluaskan lagi hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa Arab dan India. Sehubungan itu, tulisan Jawi bukan sahaja digunakan dalam penulisan agama Islam, malah ianya juga turut digunakan dalam pelbagai bidang seperti sastra, sejarah dan peradaban Melayu. Terdapat beberapa karya sastra Melayu yang terkenal telah ditulis menggunakan tulisan Jawi. Antaranya adalah Hikayat Hang Tuah dan Syair Bidasari. Namun begitu, pada abad ke-19, penggunaan tulisan Jawi mulai menurun ketika penjajah Inggeris di Tanah Melayu. Ini kerana mereka telah memperkenalkan penggunaan tulisan Latin dalam sistem pendidikan dan administrasi mereka. Akan tetapi, setelah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, terdapat usaha untuk mempertahankan dan mempromosikan penggunaan tulisan Jawi. Penulisan Jawi ini mula diperkenalkan kembali pada tahun 1967 dalam kurikulum pendidikan sebagai bahasa alternatif dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Usaha ini terus dilakukan bagi melestarikan warisan budaya dan identiti Melayu. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ifa Zahida binti Rijaluddin, nombor matrik 059405. Jadi saya akan menerangkan tentang keistimewaan dan kepentingan tulisan Jawi. Okey, kewujudan dan perkembangan tulisan Jawi ini sangat berkait rapat dengan pengaruh aktiviti dakwah serta penyebaran Islam ke tanah Melayu. Tulisan Jawi pada ketika itu telah menjadi tulisan rasmi dalam segala urusan kehidupan dan ia juga berperanan sebagai medium interaksi antara pedagang-pedagang yang membawa ajaran Islam ke tanah Melayu. Okey, keistimewaan tulisan Jawi ini juga dapat dilihat dalam perkembangannya dalam bidang penulisan, di mana terdapat manuskrip-manuskrip lama Melayu yang begitu banyak memerlukan kepada pengetahuan tentang tulisan Jawi, seperti mana yang disebut oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atas, di mana pada ketika itu telah berlakunya di mana pada ketika itu banyaknya penerbitan penulisan yang menggunakan tulisan Jawi sebagai bahasa perantaraan. Selain itu, istimewanya tulisan Jawi ini adalah apabila gabungan bentuk tulisan Jawi dan sebutan bahasa Melayu yang banyak persamaannya dengan sebutan bahasa Arab, dan dia dapat membantu seseorang Muslim itu membaca Al-Quran dengan lebih baik apabila makhrajnya betul. Inilah jadi keempat-empat perkara inilah yang menjadikan tulisan Jawi ini lebih istimewa berbanding tulisan bahasa lain. Okey, jadi sekian setakat itu daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhana binti Muhammad Nasruddin, bernombor matrik 061559. InsyaAllah saya akan menyambung tentang pengaruh tulisan Jawi dalam konteks perkembangan akidah di tanah Melayu. Seperti yang kita semua telah sedia maklum, tulisan Jawi telah bertapak sejak lama di Nusantara ini, termasuklah di Malaysia. Ia dibawa ke tanah Melayu bersama-sama dengan agama Islam. Malah tulisan Jawi banyak memberi peranan sebagai perantaraan utama dalam urusan pentadbiran, perdagangan serta adat istiadat Melayu. Namun sistem tulisan Jawi, juga dikenali sebagai tulisan Arab Melayu, telah memainkan peranan penting dalam perkembangan akidah di tanah Melayu. Menurut Syekh Naqib Al-Atas, Islam mempunyai pengaruh yang amat besar di alam Melayu sehingga berjaya mencabut akar umbi pengaruh Hindu-Buddha. Kedatangan Islam bukan sahaja menandakan kedatangan zaman baru, bahkan permulaan era baru di rantau ini. Ini disebabkan hampir 800 tahun pengaruh Hindu-Buddha membentuk dan mempengaruhi pemikiran bangsa Melayu, dan pada waktu itu kerangka pemikiran bangsa Melayu terikat dengan corak pemikiran yang bersifat fiksyen dan mitos yang menyebabkan ketidakfahaman tentang kepentingan rasionalisme dan juga intelektualisme. Seterusnya, sejak kedatangan Islam, secara automatiknya bahasa Arab menjadi bahasa pengantar akidah dan ibadah. Hal ini kerana bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran, bahasa hadis dan juga bahasa bacaan dalam solat. Namun, bahasa Arab bukanlah bahasa asli penduduk tanah Melayu. Jadi, untuk memenuhi keperluan ini, tulisan Jawi digunakan untuk membantu penyebaran dan pemahaman akidah Islam di kalangan orang Melayu. Apabila Islam datang ke tanah Melayu pada sekitar abad 12 ke 13, kegiatan penterjemahan teks dari bahasa Arab ke bahasa Melayu dengan menggunakan tulisan Jawi telah berlangsung. Contohnya, ulama Melayu telah berusaha menterjemahkan kitab Aqaid An-Nasafi, iaitu kitab yang disebut sebagai manuskrip tertua di Nusantara, khususnya dalam perbahasan mengenai akidah Islam. Penggunaan tulisan Jawi dalam menyampaikan ajaran agama Islam memudahkan masyarakat Melayu untuk memperolehi pemahaman yang lebih mendalam tentang akidah dan juga ibadah. Melalui bacaan dan kitab-kitab agama yang diterjemahkan dan ditulis dalam tulisan Jawi, individu dapat mengembangkan pemahaman mereka dengan lebih mendalam tentang konsep-konsep ketuhanan dan dapat meningkatkan iman mereka. Kehadiran tulisan Jawi pada suatu masa dahulu dilihat di antara sebagai medan pengenalan kepada masyarakat Melayu terhadap huruf-huruf Arab yang menjadi huruf-huruf yang digunakan Al-Quran. Penggunaan tulisan Jawi menjadikan seseorang mempunyai asas untuk mengetahui bacaan Al-Quran. Hanya tinggal sedikit usaha lagi, iaitu mengetahui tajwid dan mendalami bahasa Arab, maka seorang itu akan dapat memahami kandungan Al-Quran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, penutup bagi perbahasan tentang keistimewaan tulisan Jawi dan pengaruhnya dalam perkembangan akidah. Dapat kita simpulkan bahawa perbahasan mengenai sejarah kemunculan tulisan Jawi ini mestilah dibincangkan juga bersekali dengan perbahasan sejarah kedatangan Islam ke Tanah Melayu, kerana keduanya saling berkait antara satu sama lain. Sejarah perkembangan Islam di Tanah Melayu telah membuktikan bahawa tulisan Jawi diperkenalkan melalui pembelajaran pendidikan Islam seperti pembelajaran Al-Quran. Ini kerana para ulama Islam mengasaskan suatu tulisan huruf yang seakan sama dengan tulisan huruf Arab, iaitu tulisan Jawi, untuk memudahkan proses pembelajaran Al-Quran dan penyebaran ilmu agama Islam pada ketika itu. Terdapat juga perkataan Arab yang dipinjam dan dimasukkan ke dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi ini bukan setakat tersebar di Tanah Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sahaja, malah tulisan ini juga digunakan di tempat-tempat lain. Seterusnya, keistimewaan yang ada pada tulisan Jawi ini telah menyumbang baik dalam bidang keilmuan dan akidah Islam. Contohnya, kita dapat lihat tulisan Jawi digunakan untuk membuat seni khat serta menghasilkan karya penulisan ilmu agama. Yang kedua, tulisan Jawi ini juga secara tidak langsung menjadi lambang kesenian dan identiti umat Islam kerana ia merupakan sebuah tulisan yang unik dan klasik. Yang ketiga, keunikan tulisan Jawi berjaya menarik perhatian orang-orang bukan Islam yang tinggal di Tanah Melayu untuk memeluk Islam. Kebanyakan daripada mereka tertarik dengan pembacaan kitab Al-Quran yang telah diterjemahkan. Kesimpulannya, Islam sangat mengambil berat terhadap tulisan Jawi memandangkan ia merupakan suatu perantaraan yang digunakan untuk menyebarkan akidah Islam dan mempelajari ilmu agama. Setiap pihak mestilah mengambil peranan masing-masing dalam memartabatkan penulisan Jawi agar sentiasa menonjol dan digunakan secara berterusan. Jadi, setiap individu mestilah menanam minat terhadap tulisan Jawi dengan mendedahkan diri kepada bahan bacaan tulisan Jawi seperti buku-buku Jawi dan kitab-kitab turas. Pembelajaran tulisan Jawi ini sepatutnya dipupuk dalam kalangan kanak-kanak sejak dari zaman sekolah lagi. Oleh itu, guru-guru yang berada di dalam bidang tersebut di sekolah haruslah mempunyai kemahiran yang tinggi untuk memberi pendekatan dan mengaplikasikan teknik pembelajaran tulisan Jawi ini kepada pelajar-pelajar. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.